Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أما بعد Ikhwatul iman, ikhwatu fiddin, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah ikhwatul iman, kita boleh sambung majlis ta'lim kita, alhamdulillah. Malam ni kita sampai pada muka surat yang ke-10 di bawah tajuk hak Allah atas para hambanya. Pertanyaan nombor 1, untuk apa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita? Jawapannya, Dia menciptakan kita untuk beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, haqqullahi 'alal 'ibadi ay ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. Hadis ini hadis Bukhari dan Muslim. Hak Allah atas hambanya, hendaklah mereka beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ikhwatul iman, a'azakumullah, ini di antara benda yang kita bincang pada malam ini, iaitu untuk apa Allah Subhanahu wa ta'ala mencipta kita. Ikhwatul iman, secara ilmunya, kalau orang tanya untuk apa Tuhan berbuat, untuk apa Tuhan berbuat, kita tidak ada jawapan. Kita tak boleh jawab. Sebab yang buat itu adalah Tuhan, bukan kita. Jadi macam mana kita nak menjawab? Kita mesti tunggu jawapan daripada Tuhan. Bila Tuhan menjawab, baru kita tahu. Selagi Tuhan tak bagi penjelasan, selagi itu kita tidak tahu. Jadi kalau orang tanya pada kita kenapa Tuhan menciptakan kita, adalah jawapan dalam Quran. Kalau Allah tak menurunkan jawapan itu, kita tak boleh jawab. Sebab Dia yang mencipta, kena tanya pencipta. Kita kalau tak ada jawapan daripada Quran, kita boleh kata apa? Kita boleh hanya husnuzan, baik sangka. Baik sangka dan mencari hikmah. Kita kata mungkin ini sebabnya, mungkin ini sebabnya, mungkin. Tapi apabila Tuhan yang berbuat dan Tuhan yang memberi tahu sebab-sebab itu, maka barulah kita boleh jawab. Ini kita tidak mendahulukan Allah, tidak mendahulukan Tuhan. Maka jangan menjawab bagi pihak Tuhan sebelum kita tahu apa kata Tuhan. Maka pasal itu diturunkan kepada kita Al-Quran. Quran dipanggil kalam Allah, kalam Allah. Dan pasal itu dengan Quran la raiba fihi, tidak boleh diragukan. Untuk menjadikan Quran itu sebagai pembimbing kita, hudal lil muttaqin. Pertama, tak boleh ragu dengan Quran. Yang kedua, setiap benda kita mesti melihat kepada apa yang Quran sebut. Itulah maksud dia menjadikan Quran sebagai panduan. Sama kita jalan raya, setiap undang-undang JPJ itu kita akan follow dia. Yang suruh berhenti lampu merah tu JPJ, kita berhenti ya. Dan jangan diragukan undang-undang tu, jangan duk komplain. Maka bila kita katakan Quran memandu kita, jawapan kita, soalan kita berdasarkan Quran.
Kalau kita boleh jadi umat yang berpandukan kepada Quran, bermakna lisan kita, perkataan kita, keyakinan kita berada pada kawasan selamat. Tapi kalau kita jawab dulu apa yang tak ada dalam Quran, bermakna kita mencari kebinasaan. Kita bukan wakil Tuhan untuk bicara agama dia, tidak. Kita diarahkan oleh Tuhan untuk berbuat. Nanti kita tengok untuk apa Allah Ta'ala menciptakan kita. Melihat kepada ayat 56 surah Az-Zariyat, maka Allah bagi tahu, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka Tuhan jawab, binatang, kita panggil haiwan, tidak dikenakan ayat ni. Dikenakan ayat ni pada dua makhluk, satu jin, satu manusia. Satu jin, satu manusia. Dalam surah Al-A'raf Allah kata, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jin wal ins. Akan aku sumbat dalam neraka ni banyak jin dan manusia. Kenapa? Diturunkan perintah liya'budun. Sebahagian ulama tafsir kata liya'budun dengan makna liyuwahhidun, mentauhidkan Allah. Apa makna mentauhid? Tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadat kepada aku. Liya'budun ay liyuwahhidun, untuk bertauhid. Maka manusia kena jaga dalam hidup dia, perkataan dia, perbuatan dia, apa yang terlintas dalam pemikiran dia, kesemuanya kena mencerminkan dia mentauhidkan Tuhan. Kenapa? Kerana dia dicipta oleh Tuhan untuk bagi tahu Tuhan itu wujud. Ke depan lagi, memang ke depan saya sikit. Sekejap lagi saya pun tak kenal dah yang mana muslimin, yang mana muslimat. Ke depan sikit. Terjemahan biasanya kita pakai dengan ayat ni, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku, untuk beribadah kepada aku. Dan nanti di bawah ni kita akan ada tajuk apa itu ibadah, apa maksud ibadah. Pertama, Allah buat kita untuk kita beribadah kepada Tuhan, satu. Yang kedua, kita jumpa dalam ayat lain, kenapa Tuhan buat kita? Yang kedua, kerana dia Khalik, dia pencipta. Maka dia kena cipta sesuatu. Kenapa pelukis dipanggil pelukis? Kalau pelukis tu duduk sengap-sengap di rumah, orang panggil dia apa? Penganggur. Pelukis dipanggil pelukis pasal apa? Pasal kerana ada benda dia lukis. Kalau dia tak melukis sesuatu, nak panggil apa benda dia? Perokok dipanggil perokok pasal apa? Pasal dia makan temikai ke? Tak, pasal dia serokok lah. Ada ni perokok tegar. Belum ada orang makan pulut derian kita panggil perokok tegar. Tidak ada. Pemakan pulut. Betul? Tuhan, kenapa dia mencipta manusia? Kerana nama dia Khaliq. Dia pencipta. Dia Khaliq. Maka kalau dia tidak mencipta, macam mana kita nak panggil dia pencipta? Maka dia cipta kita untuk membuktikan dia pencipta. Yang ketiga, dalam ayat lain kita jumpa apabila Allah mencipta manusia ni, Allah mencipta manusia ni dengan sistem. Untuk apa? Untuk bagi tahu kebesaran dia. Allah kata wa fi anfusikum afala tubsirun. Bila Tuhan cipta kita, dia cipta dengan kebesaran, dan setiap cara manusia dicipta tu disebut dalam Quran. Disebut macam daripada apa manusia dicipta? Mimma'in mahin. Kami cipta manusia daripada ma'in mahin, daripada air yang sangat lemah. Disebut untuk menunjukkan kebesaran dia, kedhaifan makhluk dia. Kemudian bila manusia duduk dalam perut mak dia, dia cerita manusia berada pada 3 alam, 3 kegelapan. Manusia mengalami kegelapan lingkungan yang menutup bayi itu, perut ibu yang menutup bayi itu. Allah cerita
Sampai pada satu peringkat Allah cerita bagaimana Allah keluarkan manusia daripada perut mak dia. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kamu keluar, Allah yang mengeluarkan kamu daripada perut mak kamu. Dia bagi tahu dia yang keluarkan. Bukan kepandaian bidan dan bukan kerana mak kita kuat menekan, tidak. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah keluarkan anak tu daripada perut mak. Kemudian dia kata wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Bila keluar, dia bagi pendengaran, dia bagi penglihatan, dia bagi perasaan. Semua tu dia lakarkan untuk apa? Untuk bagi tahu pada manusia kebesaran dia. Kebesaran dia. Di mana kalau manusia tengok semua ni, manusia akan kenal Tuhan. Macam mana Tuhan buat kita, dan kenapa Allah buat perjalanan-perjalanan ni semua. Daripada kita dipanggil ma'im mahin, kita dipanggil nutfah, kita dipanggil alaqah, kita dipanggil mudrah dalam hadis Imam Bukhari. Nabi kata 40 hari pertama dipanggil apa, 40 hari kedua dipanggil apa, 40 hari berikutnya dipanggil apa, 40 hari berikutnya dipanggil apa, sampai ditiup roh dalam perut ibu. Kenapa hadis menceritakan demikian? Nak sabitkan kebesaran ilahi, supaya bila manusia tengok kejadian dia tu, kejadian yang tak mungkin terjadi dengan sendirinya. Satu rancangan, satu perancang, satu rancangan, satu pemeliharaan, satu penyusunannya sangat kemas lagi rapi. Kemudian Tuhan cerita bayi itu macam mana keadaan dia. Dia boleh keluar laki-laki, dia keluar perempuan. Pengguguran itu boleh berlaku. Semua Quran dan hadis ceritakan kepada kita. Maka di dalam pencipta, sebelum Allah nak manusia buat ibadat, bila kita keluar dah jadi orang dah, kita keluar dah jadi orang dah, sebelum kita nak rokok dan sujud pada Tuhan dengan makna ibadah, Tuhan mau kita belajar ni dulu, macam mana proses dia buat kita, supaya bila kita rokok depan dia, dua benda ada pada diri kita. Kita nampak kebesaran dia dan kita nampak kedaifan kita. Tapi kalau manusia tak tahu ni semua ni, macam mana Tuhan buat dia, dia tak tahu apa. Pasal itu antum tengok macam mana Quran menceritakan kepada kita mak mengandung kita. Kenapa Quran tak cerita bapak kaya baska pergi cari makan, pergi tanggung beras balik? Quran cerita pasal mak. Wa wasainal insan biwalidayhi hamalathu ummuh wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Kami pesan kepada insan jangan duk lawan mak dia sangat. Keletihan, kesusahan mak dia mengandung dia. Kenapa sebut hal kandungan? Kerana dia sangat kebesaran, dia sangat pelik, dia sangat ajaib. Budak boleh duduk dalam perut mak, udara tak masuk, apa tak masuk, boleh makan, boleh menafas, boleh bergerak selamat, tak mati. Bahkan sampai peringkat budak dalam perut boleh melawak dengan mak dia. Dia siku perut mak dia, dia boleh melawak, dia boleh bagi tahu dia wujud. Kenapa Quran nak cerita benda tu? Nak menarik perhatian manusia betapa kewujudan manusia dalam perut mak dia berkaitan dengan kebesaran ilahi. Dan dia tak akan bercanggah dengan pemikiran kita, dengan perasaan kita. Kenapa dicerita demikian? Kerana manusia ada tugas yang besar. Dia kena kenang ni semua. Kerana dia bila capai umur akhir baligh, dia kena beribadah kepada Tuhan dia. Maka kenapa Allah menciptakan kita? Jawapan dia pada surah Az-Zariyat. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan liya'budun. Lam tu bagi bawah untuk menunjukkan supaya agar mereka tak lari daripada maksud mereka diciptakan, liya'budun. Mereka kena melakukan ubudiyah kepada aku, penghambaan kepada aku. Pasal itu ketundukan yang paling besar ialah tauhid. Tauhid maksud dia apa ya kawan? Tauhid maksudnya kita tak putus hubungan kita dengan Tuhan dalam hal apa sekalipun. Dia saja kita pandang, yang lain kita tak pandang. Maksudnya lain kita tak pandang tu apa dia? Kita tak meletakkan benda lain sebesar dia, seesa dia, sekuasa dia.
Kita tak gantung pada benda lain macam kita gantung pada dia. Kenapa? Kerana dia menciptakan kita untuk beribadah. Ibadah nombor satu adalah hubungan iman kita dengan Tuhan. Hubungan iman kita dengan Tuhan tu nama dia tauhid. Kita berdoa hanya pada dia, mengharap hanya pada dia, bertawakal hanya pada dia. Kita usaha dengan tulang empat kerat. Quran kata fa iza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Dah habis dah mereka bekerja, berusaha, membanting tulang, fikir, rancang macam mana nak buat. Wa ila rabbika farghab. Depa gantung diri usaha itu pada Tuhan mereka. Yang tu kita kena jaga pasal dia amalan hati. Rokok, sujud, i'tidal dia amalan zahir. Tauhid dia amalan hati tapi nampak di mulut, nampak pada perbuatan. Orang bagi tahu kita sakit buat lagu ni, kita kata tak. Kita kena dengar Quran kata apa. Usaha ni ada had dia. Khati' ni ada tahap dia. Tak boleh sembrono, tak boleh buat kerja ikut suka, tak boleh. Janganlah ubat apa kita pergi cari sampai langgar tauhid. Sampai kita kongsi kebesaran yang boleh menyembuhkan ada pada Tuhan dan ada pada benda lain. Tidak boleh. Jaga hubungan. Dan tidaklah aku menjadikan jin dan manusia melainkan untuk mereka beribadah kepada aku. Jaga tauhid kita pada Allah. Dan kerana itu Allah menciptakan kita untuk ibadah satu. Allah ciptakan kita sebab dia Khalik, dia pencipta. Ketiga, Tuhan ciptakan kita untuk tunjuk kebesaran dia. Kebesaran dia pada kita dengan tugas dia nak bagi pada kita tu mesti dikenangkan. Mesti kita kenang kebesaran-kebesaran ilahi. Kita ni orang kata duduk dalam kampung tak pernah keluar mana. Kita duduk kata kampung kita besar. Sekali kita pergi tempat orang, tu dia. Kita tak rajin tengok peta kan. Peta kita tengok pun peta Malaysia. Sabah, Sarawak, Semenanjung kan. Tengok tepi tu Sabah, tepi ni Sarawak, tepi ni pula Pulau Pinang, keluar sikit. Hak lain semua peta Malaysia. Cuba tengok peta dunia, tengok baru tahu Malaysia besar mana. Banding peta Malaysia dengan peta Australia sudah. Malaysia hak besar tu, Malaysia ni duduk dah berapa negeri? 13 kan 14? 14 negeri. 14 negeri tu hanya 1 per berapa? 1 per 6 daripada peta Australia. Besar mana Australia ni? Malaysia hak besar duduk ada 14 negeri ni baru 1 per 6. Lepas tu Malaysia tak ada kangaroo. Kangaroo dia kena duduk tempat luar. 1 per 6. Dan laut Malaysia ni banding dengan ocean. Depa ocean. Depa bukan selat, depa ocean. Kita selat Melaka, selat Teberau, kita selat. Depa ocean. Ocean tu lebih dalam, lebih besar, lebih luas. Bukan kata ocean depa tu ikan sepat tak boleh duduk, lenguh dia duduk berenang dalam tu. Dia kena duduk ikan paus. Ikan sepat tempat kita boleh lah. Pasal kecil. Sekali kita pergi tengok ikan-ikan yang ada di sana, kita pun takut nak makan. Nama pun tak tahu, muka pun tak apa comel. Kita takat ikan selangat. Tu pun jenuh duk maki dia, tulang merambu kita kata. Depa punya ikan ni pauh dia 5-6 kali ganda lebih besar daripada banglo rumah kita. Kita kata ikan kan ni apa ni? Ocean. Kita keluar lagi daripada ocean. Dia panggil apa? Dia panggil Laut India. Laut India lagi besar daripada ocean. Kita naik atas lagi, dia panggil Pacific. Oh, jangan main-main. Jangan memang ombak dia saja sama dengan laut Malaysia. Kita ombak rindu, tu paling besar sekali. Bila kita tengok benda tu baru kita tahu kebesaran Tuhan yang buat kita. Kenapa kita kena sujud, kena rokok, kena tawakal, kena serah diri pada dia. Kebesaran dia sangat besar. Dia bukan jaga alam ni saja, bahkan perasaan kita tu dia pegang. Dia tahu apa kita mau. Kita kadang-kadang kita sebenarnya kita kadang-kadang kita mau bahagia. Tapi kita tersilap kita minta duit.
Ya Allah, bagi aku duit sikit, nampak aku macam susah. Susah tu tak bahagia lah. Rasa susah ni tak bahagia lah. Tuhan tak bagi pada kita duit, Tuhan bagi anak-anak yang jadi pelajaran dia. Kita tengok anak-anak kita seronok, Tuhan supply apa yang kita mau. Kita duk ingat dengan duit kita bahagia. Tak, Tuhan tahu kita boleh bahagia dengan apa. Pasal itu kenapa Tuhan buat kita? Tuhan buat kita untuk kita ibadah kepada dia. Apa itu ibadah? Ibadah nanti dia akan terang di bawah ni. Kemudian dia buat main satu hadis kepada kita. Hadis Nabi sebut, Nabi kata haqqullah 'alal ibad. Tuhan ada hak kepada hamba dia. Apa hak Tuhan pada kita yang Tuhan tuntut daripada kita? Iaitu ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hamba-hambanya, hendaklah mereka, yakni hamba-hambanya, beribadat kepadanya dan tidak mensyirikkannya dengan apapun. Yang tu Tuhan akan tuntut. Pasal itu benda yang paling Tuhan tak suka adalah syirik. Dia turun satu ayat dalam surah An-Nisa, dia beritahu, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Lain daripada syirik, dia ampun. Pasal syirik dia tak suka. Syirik ni apa dia? Tuhan ada kuasa, tangkai ada kuasa. Macam kita, ikhwan, kita depan rumah kita ada satu jaga. Kita cerita kita orang kaya lah. Cuba bayang kita orang kaya lah ni. Depan rumah kita ni ada pintu semua kan. Pintu automatik, pintu gate ni automatik semua, ada dua jaga. Ada dua bodyguard duk jaga. Bayang macam tu. Baru kita seronok sikit, jangan bayang orang kita tak suka, bayang kita. Orang nampak seronok sikit. Kata saya kaya macam tu. Saya jemput Ustaz Talib mai rumah saya. Ustaz Talib memang makan tengah hari rumah saya. Saya hari ni saya bakar baik punya kambing. Sampai depan rumah, jaga tak bagi masuk. Saya tuan rumah, jaga tak bagi masuk. Saya kata, Ustaz Muntalib lah, pergi 2 suku dah, kambing dah sejuk dah. Dia kata, Ustaz, jaga tak bagi masuk. Aku suruh hang jaga rumah aku. Pasal bang tak bagi dia masuk, dia tamu aku. Aku bayar gaji hang. Saya turun keluar pada rumah. Pasal rumah saya pakai lift, kena turun. Kaya. Kita orang kaya. Cerita tu mau nampak kaya betul. Saya sampai dekat pintu pegang, duk tengok Ustaz Muntalib duk berkelahi dengan jaga tu. Saya kata kat jaga bagi dia masuk. Dia tetamu saya panggil dia. Saya bagi tahu kat jaga, lain kali hang jangan buat kerja ni. Kalau hang nak kerja sini, hang kena hormat tamu aku. Kalau hang tak mau kerja, hang buat perangai lagu ni lagi sekali. Banyak lagi orang tak ada kerja aku boleh ambil. Hang siapa? Saya marah pasal ni tetamu saya. Bayang tetamu tu katalah pak mentua saya, dia tak bagi masuk. Dia nak kena balik Bangla tu. Ada orang bagi tahu kat saya, Ustaz tak boleh masuk rumah Ustaz. Ustaz punya gad tak bagi masuk. Saya kata dia ni pula melampau ni. Tak tahu saya pipi, dia bagi tahu kat saya. Dia kata saya tak bagi depa masuk tuan. Pasal apa? Pasal gate ni saya yang jaga. Rumah tuan punya gate saya yang ada kuasa. Dia nak cari pasal. Ikhwan, antum bayang. Yang jaga alam ni Tuhan. Tiba-tiba kita bagi kuasa dekat tangkai di tangan. Siapa tangkai tu? Yang jaga alam Tuhan. Kita duk baca dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuhan jaga alam. Dia bagi sakit, dia bagi sembuh, dia bagi senang, dia bagi susah. Tiba-tiba bila kita susah, kita nak cari senang, kita pergi cari tangkai, tak cari dia. Dia marah tak kita? Dah tangkai tu warna hitam, bomba pula pikat tangan kita. Tangkai tu tangan pun tak ada, kaki pun tak ada. Kalau hang tak ikat, dia tak melekat atas situ. Macam mana aku jaga alam, hang tak minta, hang pergi minta. Macam kes jaga tadi ni rumah siapa? Hang siapa hang jaga? Pasal apa tetamu saya nak takut ke jaga? Saya boleh tukar dia anytime. Tuhan buat kita, tak tahu kita pergi percaya dekat kulit kerang.
ekor belangkas. Kita pergi takut. Oh, jangan. Jangan. Semua ni, apa dia semua ni? Semua ni di bawah Rabbil Alamin. Maka manusia jangan pergi letak benda lekeh. Ada kuasa. Sedangkan kuasa pada alam ni adalah Allah Rabbul Alamin. Maka itu adalah hak Tuhan akan tanya kita di hari akhirat nanti. Hang beribadat tak kepada aku? Satu. Yang kedua, hang tolak tak syirik dalam hidup. Maka kenapa Tuhan buat kita? Tuhan buat kita yang pertama, Tuhan nak suruh kita beribadah. Satu. Yang kedua, pasal dia pencipta. Dia cipta sesuatu. Yang ketiga, sebab dia nak tunjuk kebesaran dia kepada kita sebelum kita beribadah kepada dia. Baik. Pertanyaan yang kedua, apakah ibadah itu? Pertanyaan yang kedua, ibadah tu apa? Ada kata Tuhan suruh kita buat ibadah. Ibadah ni apa? Ikhwan, satu benda saya sebut lagi sekali. Dalam penciptaan manusia ni ada dua benda. Satu, Tuhan cerita kebesaran dia. Kebesaran dia tu dia cerita. Membaca awal daripada surah apa? Daripada surah Al-Hajj. Cerita kebesaran dia. Dia cerita dia buat burung macam mana dalam surah Al-Mulk. Dia cerita dalam surah An-Nahli macam mana dia buat rumah dekat lebah. Dia cerita dalam surah Al-Ankabut macam mana rumah laba-laba. Dia cerita dalam surah An-Namli. Dia cerita semut dengan sarang semut macam mana dia hidup. Dia cerita manusia. Cukup seni. Bila sampai semut dengan sarang dia, ada kebesaran Tuhan nak tunjuk. Lebah dengan madu, dengan pokok tualang dia tu, dengan bukit tinggi-tinggi, ada kebesaran Tuhan nak tunjuk. Tapi cukup seni bila Tuhan cerita tentang manusia ni, cukup seni. Kerana dia gabung dua benda. Satu, kebesaran dia. Yang kedua, kehinaan manusia. Dia tonjol kebesaran dia, dia pamerkan kedaifan kita. Sampai satu ayat kita akan baca, Tuhan tanya dekat kita, pasal apa kita sombong sedangkan kita keluar daripada dua jalan kencing? Benih kita mai daripada jalan kencing pak kita, simpan dalam rahim mak kita. Bila mak kita lahirkan kita daripada jalan kencing pula. Pasal apa kita nak sombong? Kalau kita baca semua benda tu dengan amanah ibadah dia bagi dekat kita tu, ikhwan, menitir yang mata kita. Sesungguhnya memang masuk cara dia cipta kita, asal usul kita, dengan kerja dia nak bagi kita buat, tunduk hanya kepada dia. Dan tak ada siapa boleh cipta kita macam dia cipta kita. Atau tengok benda-benda lain orang cipta robot. Orang cipta robot daripada benda-benda yang apa, macam mana? Bila kita cipta robot, teknologi robot tu dia membanggakan. Dan bila robot tu jadi, robot tak pernah tawaduk, tahu tak? Dia sombong. Ada jadi robot tunduk, buat sujud syukur 2 rakaat. Ni bukan robot ni. Ni benda lain. Allah bila cipta manusia, setiap benda melibatkan manusia, kebesaran. Dan macam mana manusia keluar mai ke dunia? Manusia ni satu makhluk yang cukup rendah. Cukup rendah. Supaya bila manusia buat ibadat, dia tahu benda ni, ikhwan. Dia tahu benda ni. Tengok, pertanyaan yang kedua, apakah itu ibadah? Ibadah ni apa dia? Yang Tuhan buat kita macam tu, dengan kebesaran kita, dengan macam tu, ditunjuk pada kita semua. Jawapan dia, ibadah. Ibadah adalah suatu istilah yang mencangkup segala ucapan dan perbuatan yang dicintai oleh Allah, seperti berdoa, sembahyang, menyembelih korban dan lain-lain. Ibadah ni apa dia? Ibadah ni dia kata ismun jami', nama bagi satu benda yang jami', yang dia menghimpunkan ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali wal af'ali az-zahirah wal batinah, kad-du'a was-salah wal khusyu' wa ghairuha.
Bila kita sebut ibadah, Allah ciptakan manusia untuk ibadah, jin dan manusia untuk ibadah. Ibadah tu apa dia? Ibadah itu nama bagi satu benda. Benda apa? Lima yuhibbuhullah wa yardahu. Nama ibadah adalah nama bagi satu benda yang sangat Allah cintai dan Allah redha. Dia berkaitan dengan perkataan, dengan perbuatan yang zahir maupun yang batin. Itu ibadah. Allah buat kita ni untuk ibadah. Apa dia ibadah? Ibadah ni Tuhan dah plan dah. Ibadah ni satu jenis perkataan, satu jenis perbuatan yang melibatkan hati manusia yang tak nampak dan perbuatan yang nampak. Perkataan baik kerja hati, baik yang nampak, baik yang tak nampak, perbuatan ni semua dia berkaitan dengan dua benda. Redha Tuhan dan berkaitan dengan benda yang Tuhan cinta. Manusia dicipta untuk buat benda tu. Manusia dan Allah cipta jin dan manusia untuk beribadah. Untuk bila dia bercakap, dia buat yang nampak, yang tak nampak, mesti dia tarik redha Tuhan, mesti dia tarik cinta Tuhan dalam perkataan dia. Manusia dicipta untuk itu dan itulah nama ibadah. Apa dia benda Tuhan cinta? Apa dia benda Tuhan redha? Tuhan tak benarkan kita fikir sendiri. Dia turun Quran. Di situ dia bagi tahu apa yang dia cinta, apa yang dia redha. Maka manusia kena bercakap mendatangkan cinta Tuhan dalam hidup dia. Dia kena buat mendatangkan redha Tuhan dalam hidup dia secara zahir dan batin. Itu nama dia ibadah. Macam mana manusia nak tahu benda tu Allah redha? Dia hantar Rasul mai bimbing kita untuk buat benda ni semua. Yang tu yang kita maksudkan dengan ibadah. Pasal itu ikhwatul iman, kita juga boleh kata dari segi bahasa, ibadah adalah perintah-perintah Tuhan kepada kita dalam bentuk perkataan, dalam bentuk perbuatan yang zahir dengan yang batin. Allah bagi beberapa benda pada kita, suruh kita cakap. Masalahnya baca Quran, masalahnya qaulan kariman, kita disuruh cakap baik, al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Masalahnya kita disuruh mengeluarkan kalimah-kalimah sabang daripada mulut kita. Hati kita mau sabang, mulut kita mau sabang, tubuh badan kita mau sabang. Ni semua benda yang Allah cinta dan Allah redha, dan manusia kena buat macam tu. Itu nama dia ibadah. Manusia kena tunduk perkataan dia. Manusia kena mencapai tahap beribadah. Dia rendah diri kepada Tuhan, dia tunduk kepada Tuhan, disertai dengan mahabbah. Dia nak cari sayang Tuhan, dia nak cari redha Tuhan dalam hidup dia. Yang tu nama dia ibadah. Karena itu ikhwatul iman, Allah Subhanahu wa taala hantar nabi. Allah hantar nabi ajak. Allah jadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai contoh. Perkataan dia perkataan kita, perbuatan dia perbuatan kita, hidup dia seluruhnya kita contoh, jadikan hidup kita. Kenapa? Yang itulah yang terkandung dalam ayat kita baca tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka bila orang tanya kita ibadah tu apa, jangan habaq sembahyang aja. Kalau kita habaq sembahyang, kita habaq satu juzuk aja. Kita kena habaq yang sempurna. Apa dia ibadah? Nama bagi satu benda, satu ungkapan, ismun jami'. Nama bagi satu benda yang jami'. Benda tu apa dia? Aqwal, perkataan-perkataan, wa af'al, perbuatan-perbuatan. Lima yuhibbuhu Allah wa yardahu, yang mendatangkan cinta Tuhan dan redha Tuhan daripada yang zahir dan yang batin daripada hidup kita. Itu ibadah. Sembahyang satu daripada ibadah. Zakat satu daripada ibadah. Berzikir satu daripada ibadah. Hati kita sentiasa pertahankan iman satu daripada ibadah. Ibadah ni banyak. Maka manusia dan jin dan manusia dicipta untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibn Kathir. Imam Ibn Kathir kata apa ikhwan? Kata Imam Ibn Kathir, ibadah yang kita habaq makna dia tadi
Dia kata adalah makam, yakni kedudukan yang sangat agung. Dengan ibadah itu seorang hamba menjadi mulia di sisi Allah. Manusia kalau dia selisih dengan ibadah, dia tak dapat kemuliaan. Pasal apa? Pasal ibadah tu apa dia? Bendanya Allah redha, bendanya Allah cintai. Tiba-tiba dia tak buat benda tu. Kalau dia tak buat benda tu, dia akan buat benda yang berlawanan, benda yang Tuhan benci dan Tuhan murka. Dia tak akan dapat kemuliaan. Makam ibadah ini, kata Imam Ibn Katsir, adalah makam kedudukan yang sangat agung, yang dengannya seorang hamba menjadi mulia. Kenapa? Kerana bila satu hamba beribadah, menunjukkan perilaku dia, perilaku hati dia, perilaku perbuatan dia, dia berpihak kepada Tuhan. Dia dengar semua apa Tuhan kata. Dia dengan Tuhan, dia jadi sami'na wa ata'na. Dia tunduk dan dia patuh. Maka ibadah tu, kata dia, Allah Subhanahu wa ta'ala telah letak semua makna ibadah ni kepada satu orang yang cukup mulia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad telah mencapai makam ibadah. Nabi Muhammad telah capai makam hamba yang beribadah pada Tuhan. Maka Tuhan nak kita beribadah pada dia seperti Nabi Muhammad. Maknanya ibadah yang Tuhan amanahkan kepada kita ni, ikhwan, bukan ibadah-ibadah yang kita nak kena duduk, nak kena fikirkan kepala kita, tak. Nak kena tengok Nabi Muhammad buat apa. Dia semayang macam mana, dia zikir macam mana, dia istighfar macam mana, dia sedekah lagu mana, dia sabar orang buat dia macam mana, dia tawakal macam mana, dia mencari cinta Tuhan dalam hidup dia macam mana, dia berperang tu pasal apa, dia buka kota Mekah tu, dia hantar bala tentera dia masuk ke kota Mekah tu pasal nak bertumpah darah ke, ataupun dia buat itu kerana ibadah dia pada Tuhan, kerana Tuhan suruh buat, dan dia nak mencari redha Tuhan dalam hidup dia. Semua tu kita kena baca. Maka dalam melaksanakan ibadah, wajib kita belajar sirah nabawiyah untuk kenal benda ni semua, ikhwan. Tak kalau makna ibadah kita tak sempurna. Itulah yang kita maksudkan dengan beribadah kepada Allah. Firman Allah Ta'ala, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tuhan mau kita ibadah macam ni. Allah kata, katakanlah, sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, termasuk menyembelih korban, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Rabbul Alamin. Maksud dia apa? Aku tak semayang kalau Tuhan tak suruh. Pasal Tuhan suruh ni aku semayang. Macam kita, ikhwan, kita duk pergi cari kerja, pagi-pagi keluar pergi kerja, bulan-bulan dapat gaji, beli beras, beli susu semua, makan di rumah. Pasal apa? Salah satu sebab orang tanya pasal apa, kita akan jawab pasal kita ada anak bini, betul tak? Kan kita nak jawab kita ada lembu dengan kambing. Betul tak? Bekerja keras aku ni pasal aku ada lembu. Kalau ada orang jawab lagu tu, memang dia bapak lembu lah. Kita akan jawab, aku ada mulut di rumah nak bagi makan, aku ada anak, aku ada bini. So kalau hang ada anak, ada bini, hang kena kerja. Memanglah. Itu hang bekerja kerana anak bini, bukan pasal itik serati ke ayam piru ke. Dah. Pasal apa aku nak kerja pasal ayam piru punya pasal lah. Kalau aku lapar, ayam piru tu tahulah nasib dia. Aku kerja kuat ni pasal aku ada keluarga. Ya, betul, ikhwan. Betul. Jawapan yang betul. Kita tak mau anak kita hidup merempat, kita tak mau perempuan yang jadi bini kita hidup susah, kita tak mau. Kadang-kadang laki kerja, pendapatan korang, bini pula tolong menjahit apa-apa lebih kurang. Bini pandai jahit tu, jahit ini, dia duduk di rumah tak duduk diam, tolong laki dia. Hak pandai buat kari pap, kari dempak, buat kari pap. Hak pandai buat nasi lemak, bangun pagi masak nasi lemak. Tanya dekat perempuan ni, ni yang laki hang duk keluar pergi kerja tu, tak cukup kan nak bagi hang tergedarah ni? Cakap kasar lah tu. Saja nak tanya kat perempuan ni, teruk sangat, 3-4 pagi duk menjahit sampai mata jadi rabun, nak kena pakai cermin mata. Duk jolok tu, jarum nak masuk, benarlan jarum tu berapa tay ayak liak keluar ni. Tak kak, kak duk pergi buat kerja teruk lagu ni pasal apa? Dia akan jawab, satu perempuan yang waras akan jawab, saya nak tolong laki saya.
Kak ada jawapan lain. Pernah buat competition tak? Jadi pemberita duk pitos mikrofon kat mulut depa. Kak buat ni pasal apa? Tak, saya ni yang bertugas lumuh siang malam sebab saya nak jadi wakil rakyat. Kak, tak ada orang jadi wakil rakyat macam ni kak. Oi. Saya nak tolong lelaki saya. Tanya lagi satu soalan, Haria satu soalan lagi kat dia. Kak nak tolong lelaki kak pasal apa? Biar apilah kak. Oi, dia jadi lipas kudung. Saya tak boleh, saya sayang kat dia. Saya tak boleh tengok dia susah. Betul? Betul kawan. Kita sembahyang ni pasal apa? Kita puasa ni pasal apa? Pasal Tuhan. Kita akan balik bertemu dengan dia. Dia buat kita dengan penuh kebesaran. Dia buat kita dengan penuh kemuliaan. Dia urus kehidupan kita. Maka bahagian besar dalam hidup kita ni, kita kena persembahkan pada dia. Sembahyang, ibadat, hidup dan mati, itu di antara contoh. Di belakang ayat tu paling besar. Lepas daripada inna salati wa nusuki, besar lagi wa mahyaya wa mamati. Pendek kata, hidup dan mati aku lillahi rabbil alamin. Aku persembahkan pada Tuhan. Aku akan buat semua benda yang mendatangkan redha dia dan sayang daripada aku. Apa jenis cakap, aku akan cakap. Apa jenis buat, aku akan buat. Yang nampak, yang tak nampak. Janji dia sayang kat aku, yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, aku akan buat. Pasal dia adalah lillahi rabbil alamin. Dia jaga alam ni. Dan dia pencipta aku. Ya, kita kena. Sampai bab ni kita sandar lah kawan. Sandar apa? Dia benda ni dia kena mai pada hati papul. Dia bukan hafal skrip. Dia kena mai pada hati papul. Kita kena semayang kerana kita tahu kita siapa dan kita tahu ke siapa kita semayang. Hari-hari kita duk canai benda tu, duk rendam, duk uli nak bagi jadi perasaan kita tu hari-hari. Kita tengok aja nasi nak makan, sebut bismillah. Ingat kita pada dia. Habislah kita makan, kita habis apa-apa, alhamdulillah, sebut, bagi dia sayang kat kita. Tu sebutan-sebutan Nabi ajak, dia sayang kat kita. Kita tengok susah apa-apa kan, kita tak ada tangan, kita kata ya Allah, hang sajalah boleh lindung aku daripada benda ni semua. Tak ada siapa boleh lindung aku kecuali hang seorang, ya Allah, lindunglah aku ya Allah. Cakap macam tu, dia tarik mahabbah Tuhan. Kita kena pelihara mahabbatul ubudiyah, kena pelihara kecintaan kita dalam beribadat pada Tuhan. Kalau kita ibadah dia tak main ni semua ya kawan, ibadah kita jadi kosong, tak ada nilai. Nak timbang di hari akhirat esok. Pasal tu Nabi sebut bukan soal banyak. Nabi kata kalau kamu buat satu benda tapi dia aduam, jaga dia punya apa, tak putus itu kita buat. Nabi kata yang ni Allah suka, wa in qalla, walaupun dia sikit. Kita semayang sehari semalam 5 waktu, kita jaga benda-benda haram kita tak buat, benda-benda Tuhan laknat semua kita tak buat, benda-benda Nabi ajak kita macam mana kita pelihara manhaj tu. Acuan Nabi tinggal tu kita jaga acuan tu. Kalau orang tanya kat kita pasal apa hang duk buat macam ni, kita kata sebab yang ajak adalah Rasulullah. Pasal apa aku buat macam Rasulullah? Pasal dia Rasulullah, dia utusan Tuhan. Pasal tu kalimah Rasul disandar pada kalimah Allah. Dia idafah pada kalimah Allah. Dia utusan Tuhan. Tuhan yang buat aku. Kita kenang balik macam mana Tuhan buat kita dalam Quran. Dengan kebesaran dia. Dan dia cerita macam mana kita ni dhaif di sisi dia. Dan dia buat kita, dia suruh kita beribadah. Kita bagi tahu macam tu pada orang. Aku takkan pisah dengan amalan Nabi kerana dia utusan Allah. Tuhan hantar dia mai nak ajak aku beribadah pada dia. Hari-hari kita main benda tu, dia masuk dalam hati kita ni, dia jadi mesra. Tapi kalau tunggu bulan Maulud baru nak dengar, dia boleh dengar tapi dia tak mesra. Boleh faham tak saya kata? Kan saya faham seorang-seorang. Oh, yang tu Allah ya kawan. Dia bukan hajat kita duduk kuliah saja, dia berhajat kita tadah tangan. Tolong ya Allah. Kita kata Tuhan, hang tolong aku Tuhan. Tuhan yang boleh membolak-balikkan hati manusia. Hang pusinglah hati aku bagi kenai hang ya Allah. Kenai Nabi hang, kenai agama hang.
Hang tarik ni segala yang duduk berakak dalam jantung aku ni, ya Allah. Yang bagi aku tak boleh kenai, hang tarik, hang buang lah, ya Allah. Hang tolong bagi siram hidayah masuk dalam hati perut aku, ya Allah. Aku nak faham makna ayat 56 surah Zariyat. Hang berfirman dalam ayat itu, tidaklah hang jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah pada hang. Hang bagi aku faham ibadah ni, ya Allah. Apa dia ibadah ni? Aku duk belajar, hang bagi aku nampak. Aku duk belajar, hang bagi aku nampak. Hang campaklah ikhlas dalam hati aku. Aku nak buat semua untuk hang dan aku nak balik pada hang, ya Allah. Dia berhajat kita minta dan Tuhan akan bagi apa yang kita minta. Dan Nabi SAW bersabda, Nabi kata, wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Ini hadis Imam Bukhari. Nabi kata, Allah Ta'ala berfirman, tidaklah hambaku bertaqarrub, mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada hal-hal yang aku wajibkan kepadanya. Allah kata tak ada satu benda yang bila hamba tu buat, dia sangat rapat dengan Tuhan, melainkan benda yang Tuhan wajib kat dia dulu. Apa yang Tuhan wajib pada kita? Syahadah. Wajib kita jaga. Jangan bercakap sampai rosak syahadah. Bercakap bagi develop kita punya akidah ni, bagi terbina. Defend iman kita, defend amal soleh kita, defend. Kita defend kebesaran Tuhan dalam hidup kita, iman kita. Kita defend Rasulullah diantar sebagai Rasul dalam hidup kita. Kita defend, jaga. Biar ayat-ayat yang keluar tu semua kita jaga benda tu. Orang kata kat kita, tak apalah zaman moden ni hidup tak ikut Nabi pun tak apa. Kita mau jadi macam menerimau, dia keluar habis kita punya bulu-bulu tengkok ni semua mau keluar. Jadi macam singa dia. Mai tak tentu. Dia kata, excuse me, beg your pardon please. Kalau tak tahu kata beg your pardon tak apa, excuse me, reserve your, bagi penampak apa orang tahu. Kata ada, takat tu yang aku tahu pun. Hang kalau boleh hidup tanpa ikut Nabi, hang hidup aku minta maaf, dia Rasulullah. Dengar pada kalimah Rasul tu, bulu rumah dah naik dah. Utusan Tuhan. Tuhan yang duk tahan langit atas kepala kita ni. Tuhan yang duk jaga langit tak runtuh atas kepala kita. Dia utusan Tuhan. Anak melawak pun ada hak kata. Hang tak tahu apa yang aku tahu, aku duk belajar siang malam pagi petang. Dia utusan ni, aku duk menyawa ni, udara masuk, udara keluar, siapa bagi izin? Rabbul Alamin, Tuhan. Tuhan yang bagi aku menapah ni, Tuhan tu hantar Rasul suruh aku ikut. Hang ingat aku boleh lawan Tuhan tu? Postman mai pun kita terima surat, ada kita marah postman. Apa kerja sikit-sikit surat rumah aku. Surat aja rumah aku. Rumah aku aja surat. Apa ni? Postman kata, itu hang punya pasal lah. Alamat mai rumah hang, aku hantar rumah hang. Kalau aku hantar rumah orang lain pun hang maki aku. Aku hantar rumah hang pun kena maki. Daripada bos nak maki aku, biar hang maki aku. Tak ada siapa sanksi dengan postman. Pasal apa dengan Rasulullah nak sanksi? Rasulullah bukan postman, dia utusan Tuhan. Pasal tu bila dah habis dah kerja Rasulullah, Allah bagi dia wafat. Nabi tak umur panjang sampai hari ni. Pasal dia tak perlu umur panjang sampai hari ni. Pasal dia dihantar, ada kerja dia kena buat. Kerja apa? 23 tahun duduk di Mekah sat, lepas tu pindah ke Madinah. Untuk apa? Untuk ajar agama ni macam mana, ibadat. Dan sepanjang hidup Nabi, antum tengok apa yang Nabi buat. Dia perbetul semayang kawan tu, dia perbetul yang ni, dia perbetul ucapan orang tu, orang buat salah dia perbetul, orang duk pakai tangkai bomo dia gunting, dia lempak buang, dia ajak tawakal pada Tuhan. Orang duk pergi buat tawaf dalam keadaan tak pakai baju, tak pakai apa, dia kata ni semua tak mau dah. Orang letak tokong-tokong keliling Kaabah tu, dia masuk, dia angkat, dia lempak buang semua. Kita mesti beribadah pada Tuhan. Dia jaga sampai macam tu. Dia jaga sampai macam tu. Sampai satu tahap dalam hadis Ibnu Abbas, sahabat duduk bercakap-cakap, sahabat tu kata, dengan izin Allah dan kehendak kau ya Rasulullah. Nabi dengar Nabi kata, kau jangan letak aku sebagai sekutu Tuhan. Katalah dengan izin Allah, aku tak ada kena-mengena, aku hanya utusan dia, aku bukan Tuhan. Nabi kata. Dia jaga sampai macam tu. Dan kita ikhwan semua ni, kita tahu alhamdulillah, cuma nak bagi perasaan kita tu dia mendidih.
Ayak ni selagi dia tak mendidih, orang tua tak tutup api. Betul tak betul? Kata ada orang tua ayak ni selagi tak mendidih tu tak boleh tutup api. Ayak tu tak masak. Kalau makan ayak tak masak sikit perut, kembung. Duk jentik perut ni sama dengan tin melo, pompang kembung. Dah tua bangka pun kembung. Pasal apa? Ayak tak mendidih. Nak bagi jantung kita ni dia mendidih, baru perasaan kita tu dia masuk elok. Proses tu kita duk mengaji. Bukan kita mengaji ni pasal kita tak tahu, bukan pasal ustaz pandai dah. Ustaz pun mangkak serba hampa juga. Tak ada apa beza kita ni, tak ada lebih siapa-siapa. Lebih ustaz ni pasal gelap sikit dah, hampa semua cerah. Lebih tang situ aja, bukan lebih tang mana pun. Pasal apa kita duk mai terang ni? Pasal nak bagi perasaan kita tu dia naik. Dia naik. Rasa tu nak bagi dia mai. Betapa besarnya ibadah ni Tuhan buat pada kita, dan bagaimana dahsyatnya Tuhan mencipta kejadian manusia. Baik, soalan yang ketiga. Baru 2, ingat 13 dah. Baru 2. Baru 2 soalan. Soalan yang ketiga, bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok, Tuhan buat kita untuk ibadah, makna ibadah pun dah habaq. Dia main soalan ketiga, macam mana nak ibadah ke Tuhan? Pendek aja. Jawapan dia, kita beribadah kepada Allah dengan cara yang telah Allah dan Rasulnya perintahkan. Kita beribadah kerana makna ibadah tu dah besar dah tadi kan. Apa makna ibadah? Ibadah itu adalah perkataan dan perbuatan yang dicintai dan diradai oleh Tuhan, daripada yang zahir maupun yang batin. Allah hantar kita untuk beribadah. Macam mana kita nak beribadah? Kita beribadah, kata dia, dengan cara yang telah Tuhan ajak kepada Rasul dia. Firman Allah, Ya ayyuhallazina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah Allah dan taatilah Rasul, dan jangan kamu membatalkan, yakni merosakkan pahala amal-amal kamu. Rupanya amal kita ni boleh rosak, ibadat kita boleh rosak. Tuhan tak bagi pahala kalau kita tidak mentaati Allah dan Rasul. Kena tengok Nabi buat macam mana. Ni hujan tak turun, Nabi ambil buah timikai balin ke? Kena tengok. Ni pun satu sangkuriang punya doa-doa juga. Daripada ambil baling buah timikai tu, hantar meh malam kami duduk mengaji, hantar meh 5 timikai. Selamat juga buah timikai tu. Angkat buah timikai, Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin, berdebam baling. Mengharapkan hujan. Nak pergi jadi ujian Tuhan, hujan. Kuala Lumpur hujan, Pulau Pinang hujan. Oh, kata dahsyat buah timikai. Dah, bukan dahsyat buah timikai. Nampak? Allah nak uji kita. Allah nak uji kita tu, pergi hujan. Kata hari ni sejuk sikit, semalam hujan lebat. Alhamdulillah lah. Kata alhamdulillah pun alhamdulillah lah. Ni semua buah timikai lah ni. Jangan duk mencari pasal buah timikai tu. Kalau kita buat tak ikut cara Rasulullah, apa ayat ni kata? Batal amal kita. Mungkin batal tu bukan makna tak sah. Batal pada hari kita dihisap oleh Tuhan, tak ada pahala. Tuhan tanya balik, siapa Tuhan hang? Kita kata, hanglah Tuhan kami. Okey, clear. Siapa dia Rasul utusan aku? Yang pi kat hang untuk ajak hang buat ibadat pada aku? Ada ke tak? Kata ada. Siapa dia? Nabi Muhammad. Macam ni ke dia ajak kat hang? Kalau macam ni dia ajak kat hang, lah ni juga aku nak panggil dia, aku nak tanya. Dia pun aku nak tanya, Jibril pun aku nak tanya. Pasal arahan tu mai daripada aku. Aku yang habaq pada Jibril, Jibril yang pergi habaq pada dia. Lah ni aku tengok hang buat tak sama macam aku punya mau. Lah aku nak panggil Jibril. Yang ni kah hanya hang dengar aku habaq kat hang? Hai Muhammad, yang ni kan hang dengar Jibril kata kat hang? Kalau dua-dua pihak ni menafikan, hang jangan tuntut apa kat aku. Hang tengok belah kiri hang duk ada apa, hang pergi tang situ. Jangan kamu batalkan amal kamu
dengan kamu tidak taat kepada Allah dan Rasul. Sabda Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radun. Barang siapa melakukan amal yang tidak termasuk dalam urusan agama kami, maka amal tersebut tertolak. Tuhan suruh kita buat ibadat, tapi siapa buat ibadat mendahului Nabi, tak mau tengok Nabi. Nabi kata siapa buat satu je perangai macam tu, Tuhan tak terima. Kalau macam kita lah ikhwan, kita bapa, kita ni bapa, kan? Anak kita yang duduk sekolah ni semua ni, dia kalau nak apa-apa dia minta kat kita lah, kan? Tak tahu kita satu hari orang abang kita kata, Haji, yang duduk tepi jalan duduk minta sedekah tu bukan anak Haji ke? Kita kata yang mana? Yang tu anak Haji bukan nama ni ke? Anak saya lah tu. Cuba Haji pergi tengok, dia dengan bagus punya tin melo tu duk minta sedekah. Pakcik nak pergi sekolah duit tak ada, pakcik nak makan nasi tak ada. Kita tengok tu terbakar. Kalau kita jenis bapak jaga misai, tak buat lah time tu, tunggu dia balik. Tunggu dia balik, satu soalan kita tanya, hang nak siapa? Hang nak aku lah. Dia kata, cik anak ayah, pam, satu penampak haria. Lama punya, silat pulut kan. Bagi satu pulut ke dia. Ia hampir duduk dengan tin melo tu, hang duk minta bagi malu muka aku. Pasal apa? Awak selama ni hampir sekolah, tak ada duit aku bagi. Tak hang buat kerja ni pasal apa? Dengan dia nanti kena satu penampak, dengan mak dia nanti kena satu roti canai. Mak perempuan tu tak tahu apa, nanti kena pula dengan kita. Pasal apa? Pasal apa hang lepas dia pergi minta? Dia tak tahu abang cik tu pesiang toge, kepala otak hang toge. Toge hang jaga, anak hang tak jaga. Mak angin kita nanti naik. Dia nanti naik satu macam. Antum, Allah hantar Nabi Muhammad untuk kita ikut. Kita pergi minta sedekah ke orang lain. Kita tak ikut Nabi Muhammad yang Quran kata wa innaka la'ala khuluqil azim. Nabi Muhammad ni akhlak dia elok, dia uswatun hasanah. Siapa nak Tuhan ampun dosa dia, siapa nak Tuhan sayang dekat dia, ikut Nabi Muhammad. Semua ayat Quran kata macam tu, kita tak dengar, kita bicara orang lain. Kita tak belajar hadis Nabi, kita tak belajar sirah Nabi, kita tak belajar apa Nabi ajak pada kita, Nabi tinggal. Dak, kita pergi suar tin melo kat orang lain. Tuhan tak murka ke dengan kita? Tiba-tiba kita tinggal Rasulullah, di hari akhirat kita minta pahala dekat Tuhan. Kalau kisah bapak tadi, bapak tu nak kata apa? Ingat aku sengkek ke? Tak lah cik, pi minta sedekah ni sebab nak meringankan beban bapak. Ringan kepala otak hang. Satu kampung duk tengok muka aku, ringan ke berat? Apa pernah dengar dah pantun Melayu? Berat mata memandang, berat lagi bau aku duk tangguh. Kita mula nak keluar pantun tu. Ringan kepala otak hang. Semua orang duk kata, aku buat naya kat anak aku, hang kata ringan, aku baling ti melo tu kat hang lagi. Tapi sebelum baling duit tu kira lu. Duit tu mau kira lu. Jangan duk baling lagu tu saja. Ikhwan, image kita tu kita rasa apa? Salah. Kita bapak dia, tak tu dia besarkan orang lain. Dia cerita pak angkat dia, yang hari tu dia keluar tahnik dia, kita. Yang hari tu dia keluar sibuk pergi cari kambing 2 ekor nak sembelih, kita. Bila dia besar dia cerita pak angkat dia. Kata ayah saya ada pak angkat. Okey, kita pun syukurlah ada orang tu nak tengok anak kita. Tapi dia duk petik lift tu sampai tingkat 56. Kita ingat tingkat 13 aja, 56 dah lebih. Kita ni dah duduk dekat lobi dah. Oh, pak angkat dia baguslah, dia semayang. Aku tak semayang ke? Cara dia duk cerita tu. Pak angkat ni dia baguslah ayah dia. Sampai nama kita tak keluar langsung. Sehari, 2 hari, 3 hari. Kalau 5 tahun duk main cerita lagu tu. Dia balik cuti asrama apa, dia lagu duk masak. Kita kata amboi pandai anak ayah masak. Oh, masaklah ayah hari ni nak buat nasi daging. Pasal apa? Pasal pak angkat nak mai. Ayah punya perasaan. Rasa tak? Kalau tak rasa memang ayah ni bulu betul betul.
Dia timai tau. Tak cakap. Satu macam masuk dalam bilik, tak pungkung atas katil, bersandak kat kepala katil tu. Mula area hitam putih tu TV color dia nak. Aku duk fikir, ayat mata aku duk turun. Siapa aku ni, tuan kuih kayu ke? Dia main. Dia main satu tahap kita tak boleh tahan, suara kita naik. Aku ni siapa? Bewak kabur kan menumpang rumah ni? Aku ni siapa? Hang nampak aku macam apa? Jebon ke? Aku ni siapa? Aku bapa hang. Iyalah, bapa cik lah. Habis orang tua tu siapa dia? Hang duduk sana, duduk asrama, hang buat dia bapa angkat. Berapa nasi lemak dia bagi hang makan dalam tempoh 2 tahun ni? Aku pergi kerja, titik peluh aku. Aku tahnik mulut hang. Aku buat kekah untuk hang. Aku yang pilih nama untuk hang. Aku harap hang jadi orang. Aku tak sanggup hang jadi beruang macam ni. Hang bagi malu muka aku. Ya ikhwan, itu kita. Tuhan bukan macam tu. Sampai di hari akhirat, dia tanya kita, ni duk pergi buat ni pasal apa? Duk balik temikai ni pasal apa? Nabi aku ajak hang lagu tu ke? Hang tunggu sat. Tuhan bagi Jibril. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Kami panggil balik rasul kami jadi saksi. Betul ke kami buat turun agama macam ni? Tak lepas hari itu ikhwan. Tak lepas dengan Tuhan. Nak sembunyi apa? Pasal itu dia bagi tahu kat sini macam mana cara kita beribadat. Kita mesti ikut cara Nabi Muhammad. Ada kita puas hati, tak ada pun kita puas hati. Kalau Nabi buat lagu tu, kita seronok nak buat. Kita dengan Nabi ni ikhwan, kalau Nabi sedih, kita nak sedih. Nabi seronok, kita nak seronok. Kalau kita baca satu benda, Nabi tak suka dengan benda tu, kita nak wujud. Bukan saja kita tak buat benda tu, tak suka tu nak wujud juga. Itu tanda kita ikut Nabi. Bila kita tengok satu benda Nabi buat, bukan saja Nabi buat, Nabi tunjuk suka Nabi, kita pun nak tunjuk suka. Bila ada orang miskin masuk mai ke Madinah, dekat-dekat nak masuk waktu Zuhur dah, Nabi tengok satu macam dia pun masuk dengan kasut, tak pakai dengan baju dia pun, Nabi tak boleh tahan. Ayat muka Nabi dah berubah. Nabi kata kat Bilal, azan lah. Memang dah masuk lohong ada azan. Bilal pun azan, dah kamat semua, dah bagi Assalamualaikum, Assalamualaikum. Sebelum sahabat nak meninggalkan masjid, Nabi naik atas mimbar, bagi salam. Nabi bagi tahu. Nabi kata, siapalah daripada hampa ni nak tolong saudara-saudara kita ni? Mereka ni susah, Nabi kata. Siapa nak tolong mereka ni semua ni? Bangkit satu sahabat, dia berkeluar buah kurma dalam tangan tu, penuh dalam tangan dia, duk heret pergi kat Nabi. Muka Nabi mula seronok. Ada orang nak bantu. Bangkit pula sahabat, dia pergi cari baju lama-lama dia bagi. Bangkit pula sahabat nak bagi gandum. Ayat muka Nabi seronok. Sahabat kata apa? Bila kami tengok muka Nabi seronok dengan perbuatan kami, kami pun tiba-tiba jadi seronok. Perasaan tu nak bagi ada, ikhwan. Bila Nabi tak mau, kita pun tak mau. Itu nama kita beribadat pada Allah dengan jiwa dan raga kita ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah lepas ni ikhwan, kita tengok yang keempat pula. Saya ingat dah berhabis. Tak dah. Ini kalau baca nombor 4, DP nombor 5. Bukan saja DP nombor 5, DP 10.5 itu yang bahaya. Kan? Nombor 5 tu tak takut, 10.5 tu takut. Tajuk yang berikutnya, tengok, haruskah kita beribadat kepada Allah dengan rasa takut dan harap? Dia main bincang tu pula. Tuhan buat kita untuk ibadat. Apa makna ibadat pun dah tahu. Cara beribadat macam mana? Lah ni pula, bila kita dah ikut cara Nabi, tapi perasaan tu tak ada. Boleh ke tak boleh lagu tu? Bila kita semayang, perasaan seronok tu dia tak main. Kita pakai tudung, kita tutup aurat, seronok tu, bersyukur pada Tuhan kerana Hang pilih aku ya Allah untuk pakai tudung ni. Perasaan tu tak ada. Tak syukur. Tak ada. Saya pernah cerita dulu satu kawan pergi kerja di luar negeri, dia balik mai tengok anak dia umur 10 tahun tu pakai tudung. Perempuan pakai tudung. Dia tanya kat bini dia. Dia kata, what is it? What is it? Dia tanya. Ni apa ni? Why my daughter put his head cover?
Head cover dia panggil. Why my daughter put head cover? Pasal apa anak perempuan aku pergi bubuh satu head cover? Mujur tak kata helmet. Dia panggil head cover. Ni tutup kepala ni pasal apa ni? Dia kerja di luar. Bini dia duduk sorang-sorang duduk pergi mengaji lah. Kuala Lumpur hari ni akhwan, dia memang tempat mengaji. Kata dah lah, kita ada ayat pada surah An-Nur, Tuhan suruh kita pakai tudung. Dia kata jangan buat lagu ni. Dia kata aku ada harapan besar kat anak aku. Daripada awal dia pergi cukup ni semua atas kepala dia. Aku tak mau. Nak tanya satu soalan, ni anak aku kan anak orang? Tanya soalan tu kat bini dia. Bini dia kecut muka je, dia macam Moktan. Kata, lah awak you cakap lagu tu anak kita lah. So is it true my daughter? Tanya. Dia pun tak cakap orang Melayu, cakap orang putih. Is it true my daughter? Betul ke ni anak perempuan aku? Kata anak kita lah. Okay, so anak kita, keputusan dia anak kita kan. So besok pagi saya tak mau tengok dia pakai kabut ni. Dahsyat ikhwan. Sandiwara dunia. Kan Piramli kan? Kan perempuan tu dah gagal 2 kek buat dalam beg. Ada ingat? Bukan hadis Bukhari tau, susah nak ingat. Gambar mesti senang ingat. Hadis Bukhari baru susah ingat. Aku kenot muka, kenot apa. Dia beritahu dia bapak dia kerja polis. Kan? Lepas tu dia kata nak tengok wayang. Kata Allah tinggal identiti kad. Nak balik rumah. Lepas tu Allah duit pun tak bawa. Abang Ramli bagi RM10. Betul? Ada ingat? Jilid berapa? Jilid 4 kan ni? Abang Ramli kena tuang lah. Satu masa Abang Ramli pergi kena pula beef steak dia nak kena. Dia tengok kawan tu. Dia follow kat belakang. Dia follow kawan tu pergi duduk rumah setenggan. Betul? Ada betul? Ni nak kena cara tengok sanad dia betul ke tak betul. Nak kena tanya. Perempuan tu buka beg keras dia tu, ambil RM10 bagi kat anak, kat mak dia, ambil kek tu bagi kat adik dia lari baju pun tak pakai. Mak dia kata Rani nama dia. Jangan silap. Kan? Kata Rani, mak tak mau dah hamba kerja ni semua. Okey, dia kata mak, satu antara dua. Sama ada mak suka Rani macam ni ataupun mak suka Rani menjual kehormatan diri Rani kan. Hero, Abang Ramli duduk dengar. Kedua-dua mak tak suka. Mak, hari ni kalau kita cakap pandai, kita pandai tipu orang pandang kita. Kalau kita tunduk, kita lemah lembut, tak ada siapa pandang kita. Apa Abang Ramli kata? Inilah sandiwara dunia. Yang tu je, bukan apa-apa. Nak abang tu je, bukan apa-apa. Bukan keluar periksa tak mana-mana dah. Nak abang tu. Nak abang kata inilah sandiwara dia. Sandiwara hidup. Dia tak tahu Tuhan buat dia tak tahu. Pasal itu kita syukur pada Allah, dalam ujung-ujung kampung macam ni kita dapat mengaji. Alhamdulillah. Walaupun yang ajak ni gelap sikit, tak apalah. Alhamdulillah Tuhan bagi kita dapat belajar benda ni. Kita sikit sebanyak kita tak sombong lah. Kita tak jadi angkuh lah. Kita tahu benda ni semua. Lepas ni kita akan tengok, kalau kita duk buat ibadat tapi rasa khauf, rasa takut ke Tuhan tu tak main, rasa raja, rasa harap ke Tuhan tu tak ada, macam mana ibadat yang kita buat ni? Kita akan tengok lagi sekali minggu depan insya-Allah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.